Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel pengajaran Cikgu Suzaimah. Hari ini cikgu akan sambung pada ahli bentuk komunikasi SEM 3 part 2 untuk pola bandingan menggunakan kata kunci antara, iaitu soalan STPN tahun 2019. Kata kunci pola bandingan sebelum ni cikgu telah terangkan kata kunci pola bandingan ialah bandingkan, buat perbandingan, uraikan perbezaan. Bandingan mestilah dibaca secara menegak iaitu secara intra dan juga secara antara iaitu inter, iaitu lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau perbandingan secara menegak, paling tinggi dengan paling rendah. Perbandingan secara antara atau inter ialah lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam huraian data untuk pola bandingan secara menegak iaitu intra, mesti mengandungi 3 perkara iaitu yang pertama ialah nilai mutlak, yang kedua ialah daripada jumlah keseluruhan berapa. Nilai mutlak ni berserta dengan unit. Daripada jumlah keseluruhan berapa ni perlu disebut apakah jumlah keseluruhan angka tersebut. Dan yang ketiga ialah peratus, iaitu nilai tertentu. Nilai tertentu ni ialah bermaksud sama ada nilai yang paling tinggi bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100, ataupun untuk peratus bagi nilai yang paling rendah, nilai yang paling rendah bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100. Untuk huraian data bagi pola bandingan secara antara iaitu inter, perbandingan yang lebih tinggi atau lebih rendah mesti mengandungi 3 perkara juga, iaitu nilai mutlak berserta dengan unit, dan yang kedua ialah perbezaan iaitu nilai baru tolak nilai lama. Dan untuk soalan STPN 2018, MPM mengkehendaki satu lagi huraian data iaitu yang ketiga ialah peratus perbezaan. Peratus perbezaan pengiraannya ialah sama dengan perbezaan tadi kita bahagikan dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100. Contoh penggunaan kata kunci bandingkan antara iaitu soalan STPN 2019 nombor 17. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan kes jenayah cyber mengikut jumlah kes dan jumlah kerugian antara tahun 2014 dengan tahun 2015. Bermaksud di sini, kehendak soalan adalah kata kunci bandingkan dan kehendak soalan ada 2 isu di situ, iaitu yang pertama ikut jumlah kes dan yang kedua ialah ikut jumlah kerugian. AP-nya di sini ialah langkah. Bermaksud AP-nya ialah analisis berasingan, langkah untuk membendung jenayah cyber. So untuk bandingkan, perbandingan wajib ada iaitu perbandingan intra secara menegak iaitu paling tinggi dan paling rendah, dan secara timbal balik iaitu lebih intra lebih banyak berbanding. Seperti mana yang cikgu terangkan tadi, format itu adalah format berasingan. 2 AD 2 AP iaitu 1 AD akan diambil daripada mengikut jumlah kes, 1 AD lagi akan diambil mengikut jumlah kerugian. So idea boleh diberi untuk 1 AD kita boleh ceritakan jumlah kes jenayah tahun 2014 dan tahun 2015, perbandingan intra iaitu secara menegak apa yang paling tinggi dan apa yang paling rendah. Kemudian kita boleh nyatakan idea yang kedua, jumlah kes jenayah tahun 2015 lebih banyak berbanding tahun 2014 iaitu perbandingan inter, antara. Kita boleh nyatakan juga yang ketiga, jumlah kes jenayah tahun 2014 lebih rendah atau lebih banyak berbanding tahun 2015, ataupun dalam kata lain, jumlah kes tahun 2015 lebih rendah berbanding tahun 2014. Untuk idea yang kedua, AD yang kedua ialah mengikut jumlah kerugian. Kita boleh nyatakan yang keempat, jumlah kerugian tahun 2014 dan tahun 2015, nyatakan yang paling banyak atau yang paling sedikit. Kemudian yang kelima, jumlah kerugian tahun 2015 lebih banyak berbanding tahun 2014. Kemudian yang keenam, jumlah kerugian tahun 2014 lebih banyak berbanding tahun 2015, ataupun yang kata lain, jumlah kerugian tahun 2015 lebih rendah berbanding tahun 2014. Ada yang ketujuh dan ke-8 ialah analisis pengetahuan iaitu langkah untuk membendung jenayah cyber. So untuk yang pertama, untuk mengikut jumlah kes, kita bandingkan kat sini. Untuk tahun 2014, jenayah cyber penyambaran menerusi telefon yang paling tinggi
2015 perniagaan dalam talian. Dan untuk yang paling rendah memancing data untuk tahun 2014 dan tahun 2015 pun sama. Jadi kita boleh nyatakan dalam penulisan idea seperti ini. Jumlah kes jenayah cyber tertinggi pada tahun 2014 adalah penyamaran melalui telefon dan pada tahun 2015 adalah perniagaan dalam talian, manakala jumlah kes jenayah cyber terendah pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah memancing data. Kemudian kita nyatakan huraian data oleh kerana dalam soalan ini tiada jumlah diberi dalam jadual, bermaksud kita tak perlu kira dua lagi analisis data, iaitu analisis data analisis untuk daripada jumlah keseluruhan berapa dan ratus. Jadi hanya nyatakan saja nilai mutlak saja. Contohnya kita nyatakan kes yang tertinggi untuk tahun 2014 adalah penyamaran melalui telefon sebanyak 3804 kes dan tahun 2015 perniagaan dalam talian sebanyak 4087 kes. Untuk kes yang terendah tahun 2014 ialah memancing data sebanyak 125 kes dan tahun 2015 juga memancing data sebanyak 161 kes. Huraian analisis data tidak perlu dikira, iaitu kerana tiada jumlah diberi dalam jadual. Kemudian untuk perenggan seterusnya kita huraikan pula, nyatakan pula untuk yang mengikut jumlah kerugian. So, untuk mengikut jumlah kerugian tahun 2014 dan 2015 yang paling tinggi adalah kes jenayah penipuan warga Afrika. Manakala untuk yang paling rendah untuk 2014 dan 2015 bagi jumlah kerugian ialah memancing data. So cara penulisan idea dinyatakan jumlah kerugian kes jenayah cyber paling tinggi pada tahun 2014 dan 2015 adalah penipuan warga Afrika, manakala jumlah kerugian jenayah cyber paling rendah pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah memancing data. Kemudian kita huraian data. Kes yang paling banyak 2014 penipuan warga Afrika berjumlah RM 52.7 juta. 2015 penipuan warga Afrika berjumlah RM 59.6 juta. Kes yang paling sedikit tahun 2014 mancing data berjumlah RM 1.2 juta. Tahun 2015 ialah mancing data juga berjumlah RM 2.6 juta. Ini tertinggal RM. Data analisis tidak perlu dihuraikan kerana jumlah tidak diberikan dalam jadual. Seterusnya kita nyatakan pula untuk huraian perbandingan inter, iaitu antara yang mana yang lebih banyak mesti kita ada timbal balik. Okay. Pertama kita nyatakan jumlah kes untuk tahun 2016 yang lebih banyak berbanding tahun 2014. Apakah kes tersebut? Dan kita beritahu dalam ayatnya seperti yang cikgu menyatakan ni, jumlah kes jenayah cyber tahun 2015 lebih banyak berbanding jumlah kes tahun 2014 ialah kes jenayah cyber perniagaan dalam talian, penipuan warga Afrika dan memancing data. Untuk huraian data hanya nak ambil satu contoh saja sebagai buktinya. Contohnya kita ambil perniagaan dalam talian, nyatakan berapa kes tahun 2015 sebanyak 4087 kes, 2014 sebanyak 2018 kes. Kemudian kita hanya nyatakan perbezaan data saja, tiada nilai peratus kerana tiada jumlah besar diberikan. Contohnya kita nyatakan perniagaan dalam talian perbezaannya ialah 206 kes, 69 kes, iaitu data tahun 2015 tolak data tahun 2014. Kemudian kita tengok pula timbal balik untuk jumlah kes tahun 2014 lebih banyak berbanding tahun 2015, iaitu penyamaran melalui telefon dan pemintasan email. Dinyatakan penulisan idenya, jumlah kes jenayah cyber tahun 2014 lebih banyak berbanding jumlah kes tahun 2015 ialah kes penyamaran melalui telefon dan pemintasan email. Kemudian kita pilih mana-mana satu kes sebagai contoh bukti. Contohnya kita ambil penyamaran melalui telefon. Okay, nyatakan nilai mutlaknya tahun 2015 sebanyak 1413 kes dan tahun 2014 sebanyak 3804 kes, dan nyatakan perbezaannya sebanyak berapa untuk penyamaran melalui telefon sebanyak 2391 kes, iaitu data tahun 2015 tolak data tahun 2014. Kemudian untuk jumlah kerugian pula, kita tengok pula jumlah kerugian tahun 2015 yang mana yang lebih banyak berbanding tahun 2014. So, kita tengok kat sini apa yang lebih banyak,
jumlah kerugian untuk 2015 lebih banyak 2014 ialah perniagaan dalam talian, penipuan warga Afrika, mancing data dan pemintasan email. So kita kena buat ayat dia, senaraikan semua yang jumlah kerugian kes jenayah cyber tahun 2015 lebih banyak berbanding jumlah kerugian tahun 2014 melibatkan kes jenayah cyber, pemintasan email, perniagaan dalam talian, memancing data dan penipuan warga Afrika. Kemudian pilih mana-mana satu kes saja sebagai contoh atau bukti. Contohnya kita ambil perniagaan dalam talian. Tahun 2014 berapa? RM7.5 juta. 2015 berjumlah RM21.9 juta. Dan kita nyatakan perbezaan data saja kerana tiada nilai peratus, kerana tiada jumlah besar diberikan. Iaitu perniagaan dalam talian perbezaannya ialah berjumlah RM14.4 juta. Kemudian kita lihat pula untuk jumlah kerugian tahun 2014 lebih banyak berbanding tahun 2015 iaitu penyamaran melalui telefon. So kita nyatakan ayatnya seperti ini. Jumlah kerugian kes jenayah cyber tahun 2015 lebih banyak berbanding jumlah kerugian tahun 2014 melibatkan kes jenayah cyber penyamaran melalui telefon. Dan kita nyatakan nilai mutlak untuk penyamaran melalui telefon 2014 berjumlah RM43.7 juta dan tahun 2015 berjumlah RM30.2 juta. Kemudian nyatakan data analisis perbezaan iaitu sebanyak RM13.5 juta. Yang terakhir untuk analisis pengetahuan, kita nyatakan langkah untuk membendung jenayah cyber. Yang pertama ialah memperkasakan penguasaan undang-undang. Huraiannya kita boleh nyatakan mengkaji semula dan memperketatkan undang-undang sedia ada berkaitan jenayah cyber, mengenakan hukuman yang setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Idea yang kedua untuk AP langkah membendung jenayah cyber, kita boleh nyatakan meningkatkan kesedaran dalam kalangan pengguna. Huraian dia kita boleh nyatakan mengadakan kempen bagi meningkatkan kesedaran berkaitan jenayah cyber, penyebaran maklumat mengenai sindiket jenayah cyber, mendedahkan kaedah urus niaga dalam talian selamat. Idea lain kita boleh nyatakan juga seperti perkongsian kebakaran penyiasatan forensik komputer, perkongsian maklumat risiko antara negara, meningkatkan keselamatan urusan pembayaran dalam talian dan menyekat laman sesawan yang mencurigakan. So antara idea yang cikgu senaraikan di sini, pilihlah langkah yang mana yang kamu boleh huraikan dengan mantap. Setakat itu saja perkongsian cikgu ilmu hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Cikgu mohon untuk kamu like, subscribe dan komen channel Cikgu Suzaimah Pengajaran Channel. Dan please tolong like, follow dan komen TikTok Cikgu. TikTok Cikgu ialah Cikgu Suzaimah Safi. Setakat itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.